Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, kita akan mulakan kelas kita hari ini. Okey. So, seperti biasa, kita minta seorang pelajar lelaki. Ilhan baca doa Ilhan. Ilhan ada hari ni kan? Adik go. Okey, baca doa Ilhan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Asyhadu sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min ajlina yafqahu qawlana. Rabbana ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Amin. Okey. Alhamdulillah. Okey, nampak tak apa yang saya share sekarang? Nampak Ego? Okey, so kita masih dalam tajuk pembesaran. Hari ini kita punya kelas 24 Jun. Jadi kita akan tengok, okey, pembesaran ini step-step yang perlu kamu tahu. Iaitu kita akan kenal pasti pusat pembesaran. Pusat pembesaran, ingat lagi tak macam mana cara dia? Kan kat sini kita kenal pasti pusat pembesaran. Kemudian kita kenal pasti dia punya faktor skala. Faktor skala iaitu kita tengok berapakah pembesaran yang dilakukan berbanding objek dengan image. Jadi kat sini dia punya stepnya. Dia kata lukis unjuran garis dari pusat pembesaran ke setiap bucu. Maksudnya setiap bucu tu kita cantumkan dan kalau kita tengok, kalau kita nak cari pusat dia. Jadi setiap bucu tu kita cantumkan dan kita akan jumpa satu titik persilangan antara beberapa garisan yang telah kita cantumkan antara bucu, objek dan image. So titik yang bersilang itu adalah kita punya titik pembesaran. Jadi dia kata kat sini lukis image atau objek yang mempunyai bentuk yang serupa mengikut faktor skala. Ini kalau kita nak lukis. Okay, kita nak lukis. Ni dia punya step iaitu menentukan image dan objek bagi satu pembesaran. Maksudnya titik pembesaran dah diberi, kita nak tentukan dia punya objek atau image-nya. Ini step yang perlu kamu buat. Okay? Tapi yang sebelum ni kita dah tunjuk dah macam mana nak tentukan pembesaran dia kan? Okay, kalau awak ingat lagi, itu nampak. Okay, mana dia? Ni. Okay, iaitu kita akan cantumkan antara bucu, ni warna merah image. So, kita akan cantumkan image punya bucu dengan objek. So, ke tempat yang saya katakan titik persilangan yang tu tadi. Nampak? Ni. Warna hitam ni. Itu adalah percantuman antara 3 garis putus-putus iaitu antara 3 penjuru antara objek dengan image. So, tempat dia bercantum. Itulah awak punya faktor titik pembesaran. Kalau yang macam ni awak tengok titik pembesarannya, you tengok gambar dia, dia membesar tapi you tengok dia opposite. Ini kita panggil dia bersebelahan. Bila bersebelahan, so awak kena ingat balik. Okay, minggu lepas, kelas sebelum ni saya dah tunjuk dah. Tu dia, kan? Kalau dia bersebelahan. Okay, kalau dia lebih besar, maksudnya faktor skalanya lebih besar daripada 1. Okay, kalau tengok, kalau dia punya bertentangan, iaitu nilai dia akan melibatkan nilai negatif. Lebih, iaitu nilai dia lebih kepada, ni, nampak ni. Okay, kalau dia lebih besar, gambar dia lebih besar, maka nilai K-nya tu akan lebih kecil daripada negatif 1. Ini kita dah bincangkan semua ini sebelum, kita dah bincangkan semua ini sebelum kelas hari ini. Okay, jadi, tunduk bawah. Okay, jadi kita tengok sekarang apa yang perlu kita, apa yang perlu ada dekat sini. Okay, ini dia. Okay, awak tengok dia kata berdasarkan faktor skala yang diberikan, tentukan objek dan image. Tentukan objek dan image bagi setiap pembesaran berikut. Okay, jadi kalau awak tengok dia nak tentukan dia punya objek dengan image, cara dia macam mana? Okay. Okay, ada lagi tak orang masuk? Ada orang yang masuk lagi saya rasa. Sekarang dah 19 orang. 18 kot. Okay, okay ni. Jadi awak tengok kalau faktor skala iaitu K-nya 2/3. Ini gambar dia. Jadi dia kata K ialah 2/3. Macam mana kita nak tahu 2/3? Okay, dia kata berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan image
bagi setiap pembesaran berikut. Jadi dia kata apabila K 2/3, saiz image akan lebih kecil daripada objek. Jadi A adalah objek dan B adalah image. Sebab apa? Sebab K-nya nilainya kurang daripada 1. Kemudian yang B, apabila K lebih besar sama dengan negatif 1/5, K-nya iaitu K lebih kecil daripada negatif 1. Maka saiznya akan membesar dan dia bertentangan. Dia punya bentuk tu kamu tengok kat sini dia kata saiz image akan lebih besar daripada objek R. R ialah objek dan S adalah image. So awak ingat bila dia negatif, awak tengok kalau positif bentuknya cantik je, sama je. Kalau negatif awak nampak dia macam diputarkan. Dan dia membesar. Kalau dia punya saiz sama, kalau dia jadi macam ni, ini kita panggil dia putaran. Tapi sekarang saiz dia membesar. Bermakna dia pembesaran. Semakin besar saiz, nilai K-nya akan mengecil sebab dia negatif. Okey? So nilai dia negatif, maksudnya nilai negatif bentuknya tu akan bertentangan daripada apa yang ada kat situ. Sekejap Okey, yang baru join, awak saya dah tulis tak hadir tadi. Tolong betulkan dalam spreadsheet kehadiran tu. Nanti kalau tak awak, saya anggap tak hadir pula. Okey, ini dia Next, kita tengok seterusnya. Ini, dia kata lukis image bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pada pusat pembesaran. Iaitu pusat pembesaran kita adalah P. Kemudian dia kata dengan faktor skala 2. Okey, saya akan tunjukkan cara nak lukis. Okey, saya tutup dulu kamera saya. Okey, kamu lihat dekat sini. Okey, kita tengok mana saya punya. Okey, dia kata lukis image. So, kita nak lukiskan image. Itu pusat pembesaran. Okey, apa yang perlu buat dekat sini, kita ambil pembaris. Okey, kita akan buat garisan. Okey, daripada pusat pergi ke setiap penjuru. Okey, daripada pusat pergi ke setiap penjuru. Okey, sekejap Pembarisnya tak boleh gerak sangat. Okey, so awak ambil pembaris lah, senang. Inilah sebab ni apps kan, jadi dia kalau pembaris dekat tangan kita senang nak pegang je. Okey, ni pusat. So saya akan gunakan warna merah. Okey, saya buat garis putus-putus. Okey. Jadi seterusnya kita buat lagi di sini. Saya ambil yang senang-senang dulu. Okey, ini. Okey, lagi kita tengok dekat penjuru sini. Dia ada berapa tu? Ada 4 kan? Okey, jadi awak hati-hati ni. Gerakkan pembaris betul-betul pusat pergi penjuru ni. Okey. Okey. Jadi tapi itulah saya punya ni nanti dia jadi mungkin okey kot. Boleh kot. Okey. Alamak susah sikitlah. Sekejap Saya akan cuba menggunakan ini supaya awak nampak apa nak buat. Okey, dia kurang sikit. Okey. Okey. So ini garis betul-betul saya. Okey. Ini untuk yang kecil. Dan sebenarnya kalau awak tengok, dia untuk penjuru yang ini dengan yang ini, okey, saya tunjukkan warna pink ni Penjuru pink ni dengan yang pink ini, dia sebenarnya guna garis putus-putus yang sama. Okey. Sekarang kita nak lukiskan. Saya akan lukiskan gunakan warna hijau. Saya akan lukiskan guna warna hijau. Jadi awak tengok faktor skala 2. Cara dia awak tengok. Dari P pergi ke pusat. Dari P pergi ke
penjuru ni dia guna 2. Bermakna sekarang ni dari P pergi ke penjuru yang baru oleh kerana dia 2 faktor skala, 2 darab 2 akan jadi 4. 2, 3, 4. So dia jadi kat sini. Yang ini naik 2 bermakna dia pun akan naik 4 di situ. Di situ. Okey. Kemudian awak tengok dari penjuru ni pergi ke atas yang warna pink atas ni, dia akan naik 2 ke atas, 2 ke kanan. So saya akan, kalau dia 2 ke atas, so saya akan jadi dia 4. 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan pula. 1, 2, 3, 4. Jadi dia di sini. Macam tu. So sekarang saya akan lukiskan dulu mana yang saya dapat. Okey, tadi saya dah tahu dah. 4 maksudnya saya gunakan yang ini. Okey, kalau awak guna pakai pembaris pegang pembaris awak tu lagi senang. Saya sebab pegang pembaris yang ada dalam apps ni, jadi dia bergerak susah sikit nak gerak. Okey, sebab okey, lebih kurang lah ya. Itu yang saya akan dapat. Okey, lepas tu saya akan naik ke atas. Saya akan naik ke atas. Okey. Okey, lebih kurang lah macam tu. Okey, jadi kita dah dapat. So sekarang ni kalau awak tengok dari hijau ni, awak tengok saya gerakkan warna pink Hijau pergi titik pink tu dia guna 1 kotak. Sekarang faktor skala dia 2. So kita akan jadi 2 kotak. So dia jadi pergi sini. 1, 2. 2 kotak jadi kat situ. Okey, dan seterusnya kita ambil yang warna hijau. Hai, siapa baru masuk ni? Siapa tu? Siapa yang baru masuk? Tolong respon kat saya. Nur Ain Natasha. Kenapa lambat, Ain? Ain Natasha, kenapa lambat sangat? Mobile saya macam lambat dia tengah hari. Okey. So, you cantumkan yang ini. Tak apa sekurang. Nanti tengok balik tau apa yang kita dah buat ni. Okey. Allah Akbar. Okeylah, susah betul saya nak pegang ni. Okey, jadi kat sini kalau awak tengok. Saya keluarkanlah pembaris ni. Okey, jadi kita akan buat dia macam ni. Ni dan tarik ke sini. Itu dia. Inilah dia awak punya image. Dengan faktor skala 2. Tapi awak guna pembaris lah ya. Sebab saya yang terakhir tu nak lukis tadi susah. Okey. Kemudian kita tengok. Negatif 3/4. Negatif. Awak nampak je negatif. Maksudnya gambarnya akan bertentangan. Ini kat kiri, gambar akan pergi sebelah sini. Sebab dia negatif. Dan sama je. Awak cantumkan setiap penjuru ni pergi titik. Sampai hujung. Ini pun penjuru ni pergi titik. Sampai hujung. Dia kata 3/4. Bila 3/4, maksudnya nilainya, bentuknya akan membesar ke mengecil? Mengecil. Ya, dia akan mengecil. Kalau dia kat sini lebih dari nombor 1, gambarnya membesar. So, dia akan mengecil. Jadi 3/4 maksudnya, awak tengok, kat sini 1, 2, 3, 4. Kat sini 4. Maka nanti yang awak lukis, awak ambil yang 3. Faham? Sebab dia 3/4. Image per objek. 3/4. Jadi dia semakin mengecil. Okey, boleh awak lukiskan? Yang ni saya tak tunjukkan, boleh tak? Awak buat garis betul-betul macam ni. Ambil pembaris, awak buat macam ni. Okey, kat sini 4 kan? Awak ambil yang 3. Awak ambil yang 3. 3, so dia lebih dekat lah dalam sini. So lukisan dia lebih kurang macam tu. So kalau ini 1, 2, 3, 4, awak ambil 3. 1, 2, 3 contohnya. So macam tu lah bentuknya lebih kurang. Okey, so kita tengok itu dia lukisan yang saya dah buat tadi. Dan ini dia. Ini yang saya maksudkan. Awak nampak sini 1, 2, 3, 4. Dia jadi kat sini 1, 2, atas sikit, bawah sikit. Total 3. Okey. So ini dia cara kamu nak lukis yang melibatkan pembesaran.
Okey, lukis objek bagi setiap imej yang berikut di bawah pembesaran. Okey, dia nak setengah. Okey, dia nak setengah. Ini contoh ke-11. So, itulah dia. Dia nak setengah, kalau awak tengok, dia positif. So, bila positif, maksudnya gambar tu mengecil. Dan dia akan bersebelahan. Maksudnya bentuknya serupa je. Tetapi, kalau dia negatif, so nampak dia opposite. Negatif 3. Maksudnya nombor ini, nombornya lebih daripada nombor 1. Okey, tapi nilainya mengecil lah. So, maka di sini gambarnya akan membesar. Jadi itu cara awak nak buat. Tapi sebenarnya sebab dia nampak segi 4 je. Kalau dia berbentuk seperti nombor 1, gambarnya akan jadi ke bawah. Kalau ini ke atas, ini akan jadi ke bawah. Macam tu. Tapi oleh kerana segi 4, kita tak nampak dia punya bentuk tu macam berputar. Faham ya? Boleh? Okey, ni... sorry. Dia kata berdasarkan waktu skala berikut yang diberi, tentukan objek dan imej bagi pembesaran berikut. Okey. Respon. Siapa yang faham terus respon. Faktor skala 5/2. Mana objek, mana imej? Mana objek, mana imej? Soalan nombor 1. Cepat. Saya nak ambil markah. Objek A. Objeknya Image B. Objek A, image B. Kenapa kakak? Siapa nama? Rasha. Rasha. Okey, kenapa? Sebab 5 itu Nilai K adalah membesar atau mengecil? membesar. Ya, nilai K-nya lebih daripada 1. Maka objeknya mesti lebih besar dari image. Jadi image lebih besar dari objek. So kat sini objek kamu A, image kamu B. Okay? Okay, good. Next, soalan B. Siapa nak jawab? Bagi nama? M image ko. M image. Okay, M image. Jadi kat situ, okay. Sebab nilai dia 3 kan, nilai tu besar. Dia negatif jadi gambar tu opposite. Okay, good. Okay, ini pun samalah. Okay, lukis image bagi setiap objek. So yang ini awak buat sebagai latihan. Okay, buat sebagai latihan. Buku latihan tak ada Tak apa. Nanti kita gunakan modul saja. Okay. Hasil daripada ni maksudnya nilai dia luas image. Jadi luas image kita boleh cari, maksudnya dekat sini kalaulah soalan tu dekat objek ni ada luas. Contohnya luas dekat A ni dia kata 5. Okey. Kalau luas ada diberi, contoh dekat sini saya kata luas dia 5. Macam mana nak cari luas image? Iaitu awak kuasakan 2 punya K, darabkan luas yang asal. Ini yang dimaksudkan dengan formula yang dia bagi. K kuasa 2 darab luas objek. Ini formula yang perlu kamu tahu. K is your faktor skala. Kuasakan 2 faktor skala. You darabkan dengan luas objek. Maka awak dapatlah luas image. Faham? Okey, ini contoh 12. Jadi kalau dia kata luas objek 5. Luas image 45. Okey, luas objek 5. Jadi kita guna formula. Luas image iaitu 45 sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Jadi K kuasa 2 sama dengan 45 bagi 5 ialah 9. Maka K kita akan ada plus minus 3. Maksudnya K-nya boleh positif, K juga boleh negatif. Okey, nampak? K-nya boleh 3 ataupun negatif 3. Faktor skala dia boleh jadi positif atau negatif. Apa yang membezakan faktor skala itu positif ataupun negatif? Apa cerita yang awak faham? Kalau faktor skala positif macam mana? Negatif macam mana? Okey, cuba terang kat saya. Siapa nak bagi tahu saya? Okey, siapa-siapa je boleh bagi tahu. Okey, kenapa? Kenapa kat sini faktor skala ada positif negatif? Tadi saya dah terangkan. Faktor skala positif macam mana, negatif macam mana? Okey, tolong respon. Siapa nak respon? Siapa nak respon bagi je nama. Faktor skala positif dengan negatif. Okey, terang?
Cuba. Hello? Tak ada orang ke? Ada. Okey, tolong sebut. Faktor skala tu. Kalau faktor skala negatif sahaja lagi kecil daripada objek. Alright. Kalau positif? Adakah begitu? Enggak. Macam mana? Apa tu? Kedudukan dia. Ya, kedudukan dia. Macam mana dengan kedudukan dia? Kalau positif dia duduk sama baris macam tu. Tapi Ya. kalau negatif dia sebelah-sebelah. Yes, betul. Kalau positif sebelah-sebelah. Kalau dia negatif, dia akan nampak dia seolah-olah terbalik. Pantulan. Yes, betul. Okay? Okay, good. Okay, so awak nampak lah. Jadi kat situ maksudnya kita akan ada dua faktor skala kita. Boleh jadi positif dan faktor skala juga boleh jadi negatif. Okay? Okay, saya cuba nak tengok macam mana view sebenarnya yang kamu akan nampak. Sekejap Sebab kalau sekejap saya bagi saya punya phone masuk je. Okey, sekarang kalau okey okeylah. Sebab saya nak pastikan awak nampak view tu penuh. Okey, penuh lah sebab saya tak nak nampak awak ada nampak muka-muka orang. Okay, next. Kita teruskan. Jadi, ini pun sama. Yang dia tak ada, luas image. Luas image tak ada. Okay, siapa yang sebut tadi? Umi Umi ke tadi? Betul tak? Hello? Alia. Oh, Alia. Okay. Alia siapa? Alia ada seorang je ke kelas ni? Alia je? Ada seorang je. Okay. So, awak tengok dekat sini. Soalan B. Soalan B luas image yang tak ada. So luas image I tak ada. Okey, faktor skalanya 7/2. So 7/2 ni kuasakan 2. Darab dengan 12 iaitu objek. Dapatlah awak punya luas image. Faham? So ingat formula dia image equals to K kuasa 2 U darab luas objek. Okay? Tu ada dah semua. Semua ada. Jadi awak boleh tengoklah. Okey, ini awak boleh isi nilai. Okey, ini boleh isikan jawapan. Okey, ada 3 soalan kat sini. Cuba sebut. Saya nak jawapan dia. Okey, saya nak jawapan dia. Awak boleh on mic dan bagi jawapan. Bagi nama awak dan bagi tahu jawapan. Yang satu tu 2 ke? Sekejap Okey, yang pertama 2. Okey. Iaitu faktor skala dia alih kata dapat 2. Okey. Ada orang dapat lain? Okey, Alif lagi. Tak apalah, nama Alif je lah saya tulis markah PBD banyak-banyak nanti. Okey, orang lain tak nak sebutkan. Yang kedua? 6. 6. 6. Okey, siapa yang sebut 6 tadi? 2 orang ada saya dengar suara. Hai, saya. Siapa saya? Izzah. Izzah dengan? Putri? Okey. Yang ketiga? Saya main ambil nama je ya. Saya nak awak sebut nama. Okey, Okey, siapa nama tu? Ain Nazira. Ain Nazira. Lagi? Ada orang nak bagi jawapan lain? Atau ada yang nak bagi jawapan sama? Tak kisah awak sebutlah. Dah jawapan betul memanglah sama jawapannya. Okey, ada orang nak respon? Tak nak? Yang lain tak nak markah? Tak nak markah. Itulah kan dah banyak sangat markah kot. Tak nak markah. Okey. Kita tengok. So kat sini contoh. Dalam rajah di sebelah trapezium A, E, F, G ialah image. Bagi trapezium yang kecil A, B, C, D. Di bawah satu pembesaran pada pusat A. Oleh kerana pusat pembesaran A, sebab tu A tak bergerak ke mana-mana. Dia kata diberi bahawa luas kawasan berwarna adalah 168. Yang berwarna adalah 168.
Dia suruh kita cari faktor skala pembesaran. Jadi nak cari faktor skala pembesaran, so awak tengok dia bagi kat situ 168. Jadi apa yang perlu awak buat ialah kita nak tahu berapa membesar dia. You tengok, ini 20, dari A pergi B objeknya 20. Dari A pergi E image-nya jadi 36. Kan? Jadi 36. So apakah faktor skala dia? Siapa tahu? Berapa faktor skala dia? Dan dia nak luas trapezium yang besar. Faktor skala, tadi awak tengok kat sini, sekejap Faktor skala nampak AE per kan objek. AE kan saya kata tadi 20 tambah 16. Berapa? 36. Bahagi dengan objek 20. Jadi faktor skala awak 9/5. Faham tak? Kan saya kata tadi yang ada dekat atas tadi. Okey, mana dia? Yang saya bagi kamu image. Image, ni. Kat sini kan, image perkan dengan objek. Okey, jadi kalau awak tengok image dia dekat sini. Okey, pada soalan ini, image dia 36. Okey, image dia 36. Okey, kemudian, image dia 36, so image kat atas lah. 36, objeknya 20. 36/20. Jadi awak dapat 9/5 adalah faktor skala. Okey, faktor skala. Faktor skala dah dapat, dia nak luas trapezium yang besar, yang image. Jadi, kita kena tengok. Oleh kerana 168 adalah kawasan belorik. 168 kawasan belorik. Jadi, kita tak tahu yang warna putih. Jadi, apa perlu buat? Ni rumit sikit, tengok betul-betul kat sini. Luas 2 tolak luas 1. Apa maksud luas 2 tolak luas 1? Iaitu luas yang besar, awak tolak yang kecil. Sebab 168 ni yang warna. Yang tak warna ni tak tahu apa. Jadi, luas, kalau awak tengok luas image adalah luas warna putih, saya letak luas 1 tambah luas 2. Luas 1 tambah luas 2. Luas 2 adalah 168. Okey, kita tak tahu kita punya luas image berapa. Okey, yang kita tahu yang berwarna merah tu, yang dia warnakan. Jadi, kalau awak tengok dekat sini, dia gunakan luas 2 tolak luas 1 adalah 168. Saya tadi buat terbalik je. Okey, jadi, tengok sini mana dia. Alamak. Ni. Luas 1 tambah luas 2 ialah 168. Okey. Ataupun yang dekat dalam buku dia buat cara lain. So, image kita tak tahu berapa. Yang kita tahu kita punya warna pink. Okey. Tapi kita tahu kita punya luas image. Image kita ialah kita punya faktor skala iaitu 9/5 kuasa 2. Kita darabkan dengan luas yang asal. Luas yang asal iaitu luas 1. Sama dengan luas 1 tambah 168. Okey, luas 1 168. Jadi dekat sini, kalau awak tengok macam mana kita nak dapat luas yang pertama, sebab image adalah 9/5 kuasa 2, awak darabkan dengan, okey, awak tengok formula kat sini. Tu. Image adalah K kuasa 2 darab objek. Jadi, dalam kes sekarang, saya tak tahu luas objek. Jadi, saya letak luas objek saya adalah L1. Jadi, yang 168 tadi adalah warna. Kawasan yang berwarna. Okey, saya buat balik ya. Tengok sini. Saya buat dari awal. Okey, tak boleh pula. Tak apalah. Image iaitu keseluruhan. Dia tanya luas yang besar.
Jadi keseluruhan adalah objek, awak punya objek iaitu luas pertama. Apa dia? Apa dia? Luas pertama tambah dengan 168 dia dapat image. Jadi, macam mana kamu nak cari? Iaitu sekarang kita akan ambil luas pertama image kita. Luas pertama kita tak tahu. Tapi kita tahu faktor skala kita. Faktor skala kita adalah 9/5. 9/5 faktor skala yang kita peroleh daripada sini. Jadi kalau awak tengok sini. Suara siapa tu? Suara siapa tu? Okey. Jadi, kalau awak tengok dekat sini, luas 1. Ini dia darab tau. Ni darab. So, you tekan kalkulator 9/5 kuasa 2. You dapat 81/25. 81/25. Okey, L1, luas 1. Sama dengan luas 1 tambah 168. Okey, jadi L dengan L awak himpunkan. 81/25 L1 tolak L1 sama dengan 168. Okey, jadi kita buat 81/25 tolakkan dengan 1. So, you dapat dekat situ adalah 56/25 L1 sama dengan 168. L1 luas yang kecil. L1 adalah 168. 168 awak akan bahagikan dengan 56/25. So, awak dapat luas 1 awak adalah 75. Jadi, ini luas 1, 75. Soalan minta luas trapezium AEFG, iaitu keseluruhan AEFG. Jadi, luas image. Jadi, image kita adalah luas 1 iaitu 75 tambah 168. Awak dapatlah jawapannya 243. Okey? Tapi kalau awak tengok jalan kerja dia buat ni, dia buat lain sikit. Dia buat L2 tolak L1 sama dengan 168. Iaitu dia gunakan L2 luas semua, tolakkan L1 dapat 168. Sama je lebih kurang. Saya buat image. Image iaitu yang keseluruhan sama dengan luas yang kecil tambah 168. Boleh? Boleh tak? Cikgu, mana dapat 56/25 tu? 56/25 awak ambil yang ini. Ini 81 kalau awak tengok soalan kat sini. Okey. Kat sini kan 81/25. L1 tolak dengan L1. Tolak L1 maksudnya dia kat sini 81/25 tolak dengan 1. Kan dekat L1 ni tak ada nombor, maksudnya nombornya 1 lah. Dapatlah 56/25. Faham? Dia macam ginilah. 81/25A tolak A. L1 tu macam A, B. Maksudnya, dia punya coefficient of L1, L1 tu dia punya perkalinya nilainya 1. Faham? Faham. Okey. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Nanti awak tengok balik berkali-kali. Okey? Awak tengok balik berkali-kali. Okey, nak saya terang lagi sekali ataupun dah okey? Terang lagi sekali. Okey, saya terang lagi sekali. Tolong fokus. Siapa yang tak okey juga, saya tak terang lagi dah. Awak tengok nanti apa yang dekat record ni. Kalau tak buzzer je record tapi korang tak tengok. Sekejap Okey, saya buat balik. Okey, saya masukkan sinilah. Okey. Senang. Okey, kita tahu kawasan yang berwarna adalah 168. Okey. Kawasan berwarna adalah 168. So, awak tengok saya tunjuk yang dalam warna orange. Okey, jadi dekat sini apa yang perlu awak buat? Kita tahu bahawa luas yang warna adalah 168. Okey, jadi yang besar image awak. Image, formula saya gunakan cara ini ya. Image sama dengan luas 1 yang warna putih tambah dengan 168. Okey? Image tu apa? Image adalah awak punya faktor skala. Faktor skala kita dah dapat dah tadi.
Faktor skala kita ialah K kuasa 2 awak darab dengan objek. Objek awak adalah L1. Sama dengan L1 tambah 168. Kita punya faktor skala kita dah cari tadi. 9/5 kuasa 2 darab L1. Okey, L1 ni saya bawa ke sebelah kiri. Tolak L1 sama dengan 168. 9/5 kuasa 2 adalah 81/25. L1 tolak L1 sama dengan 168. Awak tekan kalkulator 81/25 tolak kat sini nombor dia sebenarnya ialah 1. Jadi awak dapat jawapannya adalah 56/25. L1 sama dengan 168. Jadi L1 ialah 168 bahagi dengan 56/25. You dapat 75. Tapi sekarang saya nak image keseluruhan. Keseluruhan image adalah L1 tambah L2. L1 saya, nampak dia dah terkeluar yang tadi. L1 saya dekat sini ialah, alamak, dia bertindan sebabnya dia terkeluar yang tadi. Saya bawa kejap saya bawa dia ke depan. Mana dia? Allah Akbar. Okey. Okey Tapi ada 168 tu tahu awak. Tapi saya tak boleh nak gerakkan lah pula benda ni. Kalau saya boleh gerakkan dia cantik sikit. Tak boleh lah. Aduh. Ni 168 ni awak jangan kacau Ni tak boleh nak padam lah pula. Ni tak ada 168 ni. Okey, faham? Tak ada tau 168 ni. So luas satu awak adalah 75. Jadi luas image adalah luas 1 tambah luas 2. Jadi 75 tambah dengan 168. Jadi image awak saya buat sini. Luas 1 tambah luas 2. Luas 1 awak adalah 75 tambah dengan 168. Dapatlah jawapan 243. Faham? Boleh? Boleh ke? Okay, good. Next, kita tengok seterusnya. Ni, masih samalah. Okay. Ni contoh 14. Raja di bawah menunjukkan suatu logo berbentuk segi empat tepat yang dilukis oleh seorang ahli persatuan STEM. Pada hari keusahawanan sekolah, persatuan STEM ingin menggantung spanduk pada gerai jualan mereka. Spanduk itu direka berdasarkan pembesaran ke atas logo. Jika luas spanduk ialah 0.8, berapakah ukuran panjang dan lebar spanduk itu dalam sentimeter? Dia kata jika luas spanduk. Luasnya adalah 0.8 meter. So kalau awak tengok dekat situ dia dalam sentimeter. Awak kena tukar dia kepada unit yang sama terlebih dahulu. Okey, jangan biarkan dia 0.8 meter. So 0.8 meter tukarkan kepada sentimeter, maksudnya kita akan darab dengan 100. Jadi dekat sini sebenarnya adalah 80 cm kuasa 2. Okey. Dia kata kat sini, ini awak punya logo yang asal. Dia nak lukis, dia nak lukis spanduk itu direka berdasarkan pembesaran kat atas logo. Jika luas spanduk adalah 0.8 iaitu 80 meter. Okey, jadi kita nak tengok berapa ukuran panjang dan lebar spanduk dalam sentimeter. Okey. Kalau awak tengok dekat sini, kita ada 15 dengan 12. 15 dengan 12 cm. So, luasnya jadi berapa? Kalau 15 dengan 12. Luasnya logo tu berapa? 12 darab dengan 15 kan? Luas logo. Ya. Luas logo adalah 180 cm. Okey. Jadi, kalau awak tengok dekat sini, dia nak yang tadi 0.8 meter. 0.8 meter, 1
1 meter adalah 100 cm. So kat sini awak dapat luas kat situ 80. Okey. Kalau awak tukarkan dia kepada unit yang sama. Okey, jadi kat sini apa yang perlu buat, you tengok dekat sini, nampak luas dia dapat 180 cm. Okey, saya tersilap ke tadi ya? Meter. Oh, okey. Mana boleh tukar macam ni je. 120 darab. Ini 12 cm. Ini 8 meter. 8 meter. Maksudnya awak convert dia. Ini kan dia awak kena kuasakan 2 tau. Maksudnya ini 12 cm. Bila awak tukar dia kepada meter, you akan buat dia 12. You bahagi dengan 100. Kan? So ini 0.12. Ini 0.15. Bila you darabkan 0.15, 15. You dapat jawapannya kat sini. Kalau dalam sentimeter, dalam meternya 0.018 meter. Yang dia nak 0.8 meter. Macam tu. Faham? Ini kalau saya tukar kepada meter, luasnya adalah 0.018 meter. Okey? Faham tak? Ini sentimeter saya convert kepada meter. Boleh? Boleh. Kalau maksudnya ini dalam meter. Jadi yang ini dia nak 0.8. Dia nak 0.8 meter. Kita ada 0.018, sangat kecil. Jadi itu dia. Okey, dia convert tu. Jadi 0.8 meter tukar pada sentimeter sebenarnya adalah 8,000 sentimeter. Okey. Jadi K kuasa 2 iaitu image, luas image bahagi luas objek. Luas image dia bagi tadi 0.8 meter. Convert pada sentimeter you dapat 8,000 sentimeter. Bahagi 180 cm. Maka K-nya adalah 20/3. K kamu adalah 20/3. Okey, apakah K? K ni adalah you punya luas image bagi objek. Jadi dia punya ukuran panjang image bahagi dengan panjang objek. Panjang image kita tak tahu. Panjang objek kita tahu ialah 15. Sama dengan 20/3. Jadi awak dapatlah ukuran panjang image iaitu spanduk kamu. Berapa? 100 cm. Lebar pula. Okey, kita dah tahu luas. Luas kita adalah 8,000. Luas sama dengan panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Sekarang kita dah tahu panjang dia. Jadi awak tengok luas dia 8,000. Luas darab dengan ni awak punya panjang darab lebar dapat luas. Jadi dekat sini kita tak tahu, kita tahu 100. Kita tak tahu satu lagi iaitu dia punya lebar. Jadi lebarnya adalah 8,000 bahagi dengan 100. So dapatlah lebarnya 80. Faham? So dekat sini yang penting tukarkan kepada unit yang sama terlebih dahulu. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, tengok betul-betul lah. Tengok betul-betul. 8 meter. 8 meter. Jadi kamu kena tukarkan dia kepada sentimeter dulu. Kita tukarkan kepada sentimeter. Okey. Sampai situ habis. Ini awak punya latihan. Okey. Jadi saya rasa awak punya latihan yang ini tak apa. Awak ambil yang dalam modul saja. Ni semua ni sebab awak tak ada. Ni untuk next class kita tengok gabungan. So kita tengok modul sekejap. Ambil modul awak. Sekejap saya ambil modul. Okey, sekarang rujuk modul kamu. Ada tak mana-mana soalan yang kamu nak tanya daripada modul yang kamu tak dapat buat? Okey, ni habis. Untuk gabungan transformasi, saya akan sambung next class. Sekarang ada masa lagi kita tengok modul. Ada tak apa-apa soalan yang kamu nak tanya yang dalam modul? Okey, yang transformasi kita sambung seterusnya nanti. Okey, ada soalan tak untuk modul? Siapa yang baru join, tolong bagi nanti tanda kehadiran
Dah bertambah dah tadi ni. Okey, tolong tengok modul kamu. Okey, sekarang tengok modul kamu dekat tajuk pembesaran. Kalau ikutkan dekat situ, sekiranya awak boleh buat tu, awak boleh dapat TP4. Okey, TP4. Kalau boleh buat yang muka surat yang ada pokok tu. Okey, ada soalan tak kat mana-mana? Untuk tajuk pembesaran dalam modul. Tolong tengok, tolong buka kamera, tunjuk kat saya. Awak dah buat belum? Hello? Cikgu tak Ustaz 73. Soalan 5. Soalan 73. Muka surat 73. Soalan muka surat 73 nombor 5. Okey, ya. Kenapa, Alif? Okey, kalau ikutkan dekat situ, pusat dia, pembesaran pada pusat negatif 5, 5. Okey, bermakna pusat dia dekat dekat tempat yang sama ni. Alamak, saya tak scan dah pula. Ni kan, pusat dia, awak nampak tak? Awak tengok dekat penjuru, dia macam layang-layang kan? Dekat penjuru bawah tu pusat dia. Bermakna gambar dia akan, dan dia punya faktor skala negatif kan? Betul? Negatif. Okey, kalau faktor skala negatif, gambarnya jadi macam mana? Bertentangan atau bersebelahan? Bertentangan. Bertentangan. Gambarnya kat bawah kan? Tapi titik dia tu tempat yang sama. Penjuru tu dekat tempat yang sama. So gambarnya macam dia pantulkan, dia reflect dan membesar. Faham? Faham? So gambar dia jadi macam ni. Sekejap saya cuba lukiskan dekat sini. Okey, Sat. Okey, gambar dia, asal gambar dia berbentuk, okey Sat saya guna ni lah, word lah senang. Okey, gambar dia macam ni. Okey, dia macam ni kan? Okey, dan kalau awak tengok, dia kata, dia punya faktor skala negatif 2. Dia punya pusat dekat negatif 5, 5. Maksudnya pusatnya kat situ juga. Jadi, okey, bila faktor skala negatif, gambarnya akan dekat area bawah ni. Dia akan pantul. Kemudian dia kata 2. Jadi dia akan membesar lah. Dia akan jadi panjang. Lebih memanjang. Macam tu lebih kurang. Macam tu. Okey, Alip? Okey, Alip? Cikgu, betul nak tahu. Nak tahu? Okey. Maksudnya lukis. Okey, kejap saya buat balik. Saya masukkan petak-petak lah. Kejap Okey, awak tengok. Macam mana saya nak masuk petak ni? Insert table. Saya buat 10 darab 10. Alamak, tak jadi sama. Sekejap ya. Aduh. Macam mana saya nak...
Sekejap, saya padam. Okey, saya cuba sekejap sebab benda ni tak, kalau tadi tahu kita buat siap-siap. Saya nak masukkan benda ni. Kat mana? Layout dia. Size. Jap. Okey, Sat. Saya nak buat petak-petak ni, susah sikit. Okey, sekejap saya try ambil dekat ni. Tunggu, tengok. Sebab ini memang saya kena lukis dekat kertas yang kotak-kotak. Kalau tak, awak tak faham nanti. Okey, saya cuba. Okey. Tengok Okey, awak tengok saya lukis dulu azan sambil azan ni. Allah. Allah.
Okey, oleh kerana dia kata dia punya pusat putarannya dekat situ. Dekat situ kan, iaitu negatif. Nampak tak sekarang yang saya lukis ni? Baik, Go. Okey, di sini adalah untuk negatif 5, 5 Enoch punya pusat putaran awak. Pusat putaran pula, pembesaran. Jadi sekarang, faktor skala negatif 2, maksudnya gambarnya akan terbalik. So, kita ambil 2. Awak tengok, dari garis yang ini, ni, pergi ke atas ni satu kotak. Pergi sini satu kotak. Jadi, penjuru ni mana? Penjuru ni guna garis yang ini. Penjuru yang ini mana? Garis yang bawah ni. Penjuru yang ini mana? Garis yang bawah ni. Jadi awak tengok. Dari penjuru 1, pergi ke penjuru 2, pergi penjuru ketiga. 1 pergi 2 guna 1 petak. Okey, 1 pergi 2 guna 1 petak. Jadi kita tengok. 1 pergi 2, dia kata 1 petak. Oleh kerana faktor skala 2, kita cari dari 1, ini awak punya 1. Kan? Ini awak punya 3. Ini awak, ini awak punya 2. Ini awak punya 3. Okey, 1 pergi 2, 1 petak. Sekarang faktor skala 2. Bermakna saya cari yang 2 petak. Kat mana 2 petak? Hanya di sini. 2 petak berada di sini. Ni nampak ni. Ni dia guna 2 petak. Jadi awak tengok. Dari 2 pergi ke 3, 1 petak. Pun kita ambil yang 2 petak. Ni sebab saya punya pembaris tadi. Macam tu. So, mana image awak? Ni lah. Tu dia. Nampak? Iaitu kita mengambil kira, dia guna dari sini 1 petak, ni 1 petak. So, awak cari yang 2 petak, sini pun 2 petak. Macam tu. Boleh tak? Okey tak? Respon sikit kalau okey. Hello? Okey tak? Hello, okey tak? Hello? Okey. Okey, boleh? Okey. Jadi, saya nak awak siapkan pembesaran ni sampai okey. Muka surat. Okey, cikgu. Okey, good. Sampai muka surat 75. Boleh? 75. Nanti ada soalan, awak boleh tanya. Boleh? Line pun tak berapa okey lah pula. Okey, so saya stop dekat sini. Bila saya guna apps. Boleh. Okay. So, jumpa next class. So, kita stop dekat sini dan awak tolong siapkan awak punya modul. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.